Okay, boleh start lah kot. Saya Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Firdaus bin Muhammad Zainuddin. Saya adalah wakil untuk grup kami sebagai pembuka pada sesi mobile hari ini. Kami semua adalah pelajar daripada Universiti Malaysia Kelantan, kampus Kota. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada Encik Nizam kerana sudi meluangkan masa untuk temu duga atas talian dengan kami. Seterusnya, bolehkan Encik Nizam untuk mengenalkan diri dan menerangkan jawatan Encik Nizam di syarikat Inggeris Teknologi Sdn Bhd. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam bin Abdul Rahman, asal Kota Baru juga. So saya ni bertugas di Inggeris sebagai pengurus besar lah, General Manager. Saya in charge group procurement dengan juga plan lah. Ada satu plan tu saya sebagai head of plan. Dan saya dah 3 tahun di Inggeris ni. Sebelum tu saya bertugas selama 8 tahun di Toyota. Dan bertugas juga 2 tahun di Toyota Japan. Lepas tu saya pindah ke Tanchong atau Nissan lah. Di Nissan saya juga bertugas di Nissan Thailand selama setahun. So basically saya ni otomotif lah. So saya baru pindah ke Inggeris tahun Januari 2023. So mungkin saya present sikit berkenaan dengan Inggeris. Mungkin korang pun tak berapa kenal lagi siapa Inggeris. Boleh ya? Boleh je. Saya share saya punya. Boleh je. Video saya. Cak. Okay, nampak ke? Nampak ke? Nampak. Okey, nampak Nampak ni. Okey, ni kalau saya launch okey tak? Launch. Okey, nampak? Dia bergerak tak? Okey, ni kita punya kilang lah, main plan kita lah, Inggeris Technologies. Okey, ni next slide, nampak? Tak gerak. Tak gerak ni. Tak gerak. Saya rasa tak payah pakai ni. Okey, ni nampak? Nampak. Okey, Inggeris Technology ni basically owner dia yang ni lah, Datuk Ramli lah. Datuk Ramli ni owner kita, orang Kelantan juga lah. So company ni 100% owned by Malaysian dan Melayu lah, Bumi Putra lah. So kita Inggeris Technology ni dulu dia public listed di Malaysia, sekarang kita public listed di Thailand. Kita listed di Thailand tapi owned by Datuk Ramli ni, baju putih ni, ni anak dia lah. So kita ada banyak division lah. Satu komponen. Lepas tu kita juga jual kereta. Kita jual BMW, kereta baru lah, Mini, Volvo. Kalau siapa pernah pergi IKEA, depan IKEA tu ada BMW, itu kita punya headquarter lah. Okay. So kita ada kilang di, nampak tak slide? Nampak. Okey, kita ada kilang banyak lah. Nampaknya. Di Thailand kita ada 3. Ni kita cerita yang pembuatan komponennya lah. Okey. So kita ada di Thailand. Okey, kita ada 3 kilang supply kepada semula Mazda, Honda. Di Malaysia kita ada banyak lah. Banyak kilang lah. Yang ni dekat dalam Perdua. Ni office kita yang baru yang headquarter lah ni. Di Melaka, di Sungai Chof, ni BB2 ni saya head lah. Ni di Bangi. So
So kita ni baru kita beli ni di Autokin nama dia, tapi dia under kita jugalah. Dan kita juga ada di Indonesia, kita ada 3 kilang. Dan India lah kita ada 3 kilang. Kilang-kilang ni owned by kira Datuk Ramli lah, kita punya owner. Okay. So keseluruhan ni kalau ikut kita punya group punya sales dalam 2 bilion lah, 2 bilion. Okay. Dan kita pergi tengok kat sini, ICB ni headquarter, nampak Fort Slide nampak? Nampak. Okay, ICB ni kita punya headquarter lah. So headquarter kita ni yang depan IKEA tu lah, BMW showroom lah, kalau you tahu lah. So IIT ni kita public listed di Thailand. So ni company di Thailand ada. So kita juga banyak joint venture ataupun technical partner dengan Japanese, dengan Korean, so banyak lah. So kita ni consider market leader lah dalam pembuatan manufacturing. Dan untuk ni ITSB ni, Ingress Technology ni, saya dekat sini lah, Ingress Technology ni. So kita ada per 2, 30% own kita punya company. Okay. Okay, ni Ingress Technology Okay, Ingress Technology ni headquarter kita lah ni. Ni kilang kita. Okay, ni surau kita ni. Surau ni pun besar. Kita orang Islam kan. So tak ramai yang ada surau besar. Kita boleh muat dalam 400 orang. So Ingress Technology sahaja sale kita dalam 500 juta. Pekerja kita adalah 1,000 orang lah. Okay. Dan kita ada banyak kilang lah. Saya mention tadi. Okay. Ni barang-barang yang kita buat lah. Dekat kereta ni ada roll forming. Nampak? Nampak. Okay, roll forming. Ni body kereta ni. You naik kereta, body stamp panel lah. So die making ni, untuk buat stamp panel tu kita ada kena buat die. Okay. Dan kita ada juga robotic automated lah untuk supply kat kilang-kilang kita ni. Okay, ni barang-barang kita buat lah. Sorry. Door, quarter inner. Ni floor ni, maksud dia barang-barang ni body kereta. Okay, faham produk kita? Okay, ni Ingress Technology AWI Serendah lah. So mostly kita pakai robot ni, welding dia pakai robot. Okay. Ni Sungai Choh Plant. Dan ini di BB2 lah, dipanggil BB2. BB2 ni saya sebagai head of plant lah. Dan ini di BB1 kita ada stamping machine lah, mungkin you ataupun tak faham lah. Stamp untuk keluarkan barang-barang tu lah. Okay, ni Ingress AWI ni salah satu subsidiary kita yang di dalam Perdua ni paling latest lah. Kita joint venture dengan Japanese semua. Okay, kita kita invest dalam 350 juta lah untuk kilang ni tahun 2021. Untuk Ativa ni untuk Perdua saja. So kita joint venture Malaysia, Ingress. DX ni macam Daihatsu punya own. Dan Perdua lah. Okay. So, kita ada blanking machine 500 ton. Kita ada servo transfer press kat Malaysia. Mungkin first lah yang ada machine ni. Canggih lah kira. Lepas tu assembly ni kita pakai robot. Dan kita direct supply ke dalam Perdua lah. So Ingress AWI ni bukan saja vendor tetapi consider in-house untuk Perdua lah. Tadilah kilang kita ni. Lepas tu ni produk-produk kita Ativa, Alza. Okay, ni yang BB2 punya company lah. BB2 company ni yang kita latest kita buka tahun lepas untuk Proton saja. So ni nampak ni surau kita ni. Bawah, atas ni surau, bawah ni kantin lah. So BB2 ni dia lebih kurang ni BB1 main plant.
BB2 dekat sini lah, dekat je lah. Luasan dia lebih kurang 2 ekar lah yang ni. Okay, yang ni projek Proton lah. Last year kita start, kick off June. Kita dah dapat start 1 Disember 22 lah. So dalam masa yang sekejap je kita boleh siapkan kita punya kilang ni. So kita pasang ada dalam 30 robot lah sini. Okay, ni BB2 lah. Okay, BB2 ni kita supply untuk Proton je, X50 dengan X70. So ni robot kita panggil Fanuc brand lah. Okay. So ni pun BB2 juga untuk X50. Jadi kita pakai robot Kukang ni. Ada 13. Okay, saya rasa tu saja kot. Boleh berkenaan dengan kita punya company lah. Okay, kalau nak dengar video tak tahu tak payahlah kot. Okay. Ada soalan? Setiap syarikat tu sama ke dia punya function tu? Okay, setiap syarikat kilang-kilang kita ni function dia, kalau headquarter ni extra dia kita ada stamping machine dia, assembly pun ada, tapi produk dia lain-lain. Contoh dia kalau macam BB2 tadi, dia cuma untuk Proton X50 S70. BB1 ni mungkin dia ada Pro 2, dia ada Proton, tapi model Azora, Azia, model Persona, Iris, lain-lain. Okay, ada soalan? Cikgu, saya nak bertanya mengenai visi dan misi utama syarikat Inggeris Teknologi Visi-visi ya. dalam bidang logistik. Logistik. Of course kalau logistik ni basically kita ada banyak parts. So paling penting kalau logistik ni kita haruslah deliver on time. Dan dengan kualiti yang baik lah, bergantung kepada requirement daripada supply OEM lah panggil, kalau Proton, Pro 2. Tapi logistik yang penting 100% delivery. Kita tak boleh, because kalau macam Proton Pro 2 ni dia tak simpan stok banyak dekat Proton dan Pro 2 tu. Dia mungkin sehari, kalau Inggeris Sawi tu mungkin 3 jam je stok dia. So dia siap tu hantar maknanya barang-barang dia. Barang dia dah siap, dia terus deliver kepada Proton semua tu lah. Ya betul. Kita kena 100% delivery lah. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, apakah model perniagaan utama syarikat dalam industri logistik? Balik lagi tak dengar. Bising lah. Sorry. Apakah model perniagaan utama syarikat dalam industri logistik? Model syarikat. Kita industri logistik ni kita deliver part kita kepada OEM lah, manufacturer lah, macam Proton, Pro 2. So kita banyak perlukan logistik lah, hantar barang kepada customer-customer kita yang kita ada berpuluh-puluh trip. Macam dekat Inggeris Awi tu 100 trip per day. Untuk situ je. Sini macam BB2 mungkin kita ada 8 trip, 9 trip. Itu yang kita hantar kepada supplier kita. Kita pun terima juga barang daripada supplier kita, material supplier pun banyak juga trip. Dan supplier pun ada jenis macam Proton kita hantar sendiri. Pro 2 dia panggil Midran, dia collect. Toyota pun dia collect juga. Maksud dia hantar lori dia, collect. Dia pergi mana-mana, kita dia akan Midran, tahu kan Midran? Tak tahu. Midran ni maksud dia contoh Pro 2 dia appoint satu kontraktor untuk pergi collect. Contoh dia barang tu dekat Bukit Beruntung. Ada 5 supplier Pro 2 dekat Bukit Beruntung, dia datang collect satu-satu. Ada timing dia lah. Toyota pun pakai macam tu juga, Midran juga.
So dia ada timing, dia kata, Mana semua tu kena on time lah kan? ha? Dia kena on time lah semua Yes, delivery yes, tu kan? yes. Contoh dia kalau Toyota, kita hantar ke Shah Alam. Tapi dia datang collect katalah 4 kali sehari. Mungkin pukul 2 sekali, pukul 4 sekali, malam sekali, pagi sekali. Dia yang datang collect. Lori dia orang datang collect. Kita patut ke supply lain, dia mid run lah, pergi satu, dia hantar dekat ni. Tapi macam Proton, kita sendiri yang kena hantar. So dia ada 2 jenis lah yang kita hantar. Seterusnya, bagaimanakah syarikat ini membezakan diri daripada pesaing dalam pasaran? Oh, of course. Macam kita ni stamping parts. So kita ni consider market leader lah. Satu, you kena tunjukkan capability lah. Capability dari segi manpower, technologies. Macam kita tak welding ni, kita dah ramai lagi kompetitor kita yang pakai manual welding. Kita untuk projek baru semua kita pakai robot baru. Pakai robot. Contohnya macam BB2 yang kita baru buka tahun lepas, semua kita ada 30 robot, pakai robot semua. Kita tak pakai manual. Tapi masih ramai kompetitor kita, projek baru pun still orang yang tolong weld. So salah satu teknologi lah. Lepas tu kedua, capability of the people lah. Macam Inggris, dia nak maju ke depan, dia hire orang yang experience. Macam saya memang experience dari segi pernah kerja Toyota Jepun, Nissan Thailand, Nissan Malaysia. So capability of manpower is also very very important, because orang nak bagi you project, dia nak tengok teknologi, manpower capability juga. Macam mana kita manage, trust of supplier, customer lah. Of course, cost tu salah satu faktor lah. Dan kita willing to invest lah. Macam kita buka kilang ni. Last year kita buka 2 kilang. Satu di Sungai Chuh, satu di BB2 tu lah. Tahun 2021 kita buka juga 2 kilang. Satu di IATSB dan satu lagi di Indonesia. So we are expanding lah. Okay. Okey, kita boleh proceed ke soalan lain. Okey, boleh tak Encik jelaskan lebih lanjut tentang rangkaian perkhidmatan logistik yang syarikat Encik tawarkan? Betul. Jauh sangat lah, tak dengar lah. Kuat sikit. Sekali lagi. Boleh tak Encik jelaskan lebih lanjut tentang rangkaian perkhidmatan logistik yang syarikat Encik tawarkan? Okay, logistik ni kita bukan main kita punya business. Business kita supply stamping part. Tapi logistik ni part of our operation. Okay, contohnya kita ada, macam saya kata tadi lah, kita hantar ke Proton, kita hantar ke Perodua, kita hantar ke mana-mana lah. Daripada kilang 1 ke kilang 2. So dia berkait rapat. So kita setiap tahun mungkin kita spend 2 juta lah untuk transport saja. So banyak transport lah. Sebab kita macam barang besar-besar macam ni memerlukan transport. Contoh transport yang Encik gunakan? Lori lah. Hantar barang. Berapa banyak lori yang Encik ada? Tak, kita tak own the lori. Kita bayar kepada provider. Contoh dia, kita ada 2 kontraktor. 2 kontraktor, satu tu dia ada dalam 30 lori kot. Satu lagi mungkin 8 lori. So depends pada apa yang kita nak lah. Contoh kita pergi kat Proton, kita ambil barang-barang daripada Proton, hantar ke kita punya kilang untuk pemasangan.
Lepas tu kita pun kena hantar kat Proton balik barang tu semua memerlukan transport lah. Yang banyak lah. So, saya kata berpuluh trip satu hari tu. Soalan yang dua tu, pusat logistik utama syarikat. Tak. Saya nak tanya, apakah cabang atau pusat logistik utama? Cabang atau pusat logistik utama? Ah. Dia macam saya kata, logistik ni kita bukannya main bisnes. Kita buat barang, kita hantar ke orang, Proton ke, Produa ke. Of course kita ada a few contractor lah yang kita appoint untuk manage kita punya transporter ni. So location ni of course ada yang dekat area kita. Basically kalau macam satu kontraktor kita, Sun nama dia memang logis. Biasa dia dekat kita lah, tempat-tempat yang dekat dengan kita supaya senang kita nak manage lah kalau ada apa-apa isu. Boleh ke? Soalan Seterusnya. Cik, saya nak tanya bagaimana Encik syarikat merancang untuk berkembang dalam industri logistik pada masa depan? Sekali lagi. Dekat sikit lah. Saya tak dengar. Okey. Bagaimana syarikat merancang untuk berkembang dalam industri logistik pada masa depan? Okey. Kita bila once kita bina daripada kita ada I think 3 years back kita ada 2 kilang, 3 kilang. Now kita ada 5 kilang atau 6 kilang. So kita punya transportation memang berkembang lah. Dan dulu kita mungkin ada 400 orang, now kita ada 1000 manpower. Means banyak lagi macam-macam produk lagi kita buat untuk kita deliver kepada customer kita. So dari segi transportation, kita pun ada kena tambah lagi transporter. Contoh dulu mungkin kita ada satu je transporter yang cover business ni. Now kita ada 2 atau 3 transporter yang kita appoint to cater for our business lah. Dan biasanya untuk business transportation ni kita akan buat tendering lah, tendering proses, nak pilih mana yang paling bagus. Macam mana kita pilih is kita buat tender. Contoh kita ada berapa puluh trip, kita akan list down, kita panggil dia orang. Okay, ni kita perlukan lori berapa, 40 tan, 10 tan, jenis apa, berapa kali, ke mana. Kita akan buat tender. So mereka akan submit lah bidding tu. Dan kita akan confirm, kita akan appoint, kita pun bila dapat cost, kita pun shortlisted. Dan kita akan pergi kepada tempat-tempat ni untuk audit transporter kita supaya mereka ni ada capability. Bukan setakat kita dapat je cost kita. Kita make sure dia ada ISO, dia ada insurance, good of insurance, dia ada, kalau boleh dia ada dia own dia own untuk repair. Itu salah satu faktor lah yang kita akan consider, berapa banyak lori yang dia ada. Sebab dalam bisnes automotif ni kadang-kadang kita memang 24 hours jalan. Kadang-kadang kalau ada isu kita perlukan support sekarang ke, malam ni ke, pukul 2 pagi ke, 3 pagi ke. So this one semua transporter kita kena support lah. Boleh ke? Faham? Soalan
soalan seterusnya. Saya nak tanya. Kalau Inventory control syarikat macam mana daripada segi pengurusan tu, daripada awal barang tu daripada kerangka sampailah dia ke supply ke mana-mana kilang lain ke. Okey, inventory ni kita ada banyak jenis lah. Okey, contoh dia kalau di BB2, produk dia pun lain-lain. It depends on produk juga. Okey, saya cerita dulu macam Inggris Awi tadi yang dalam Pro 2 tu, dia consider in-house. Dia orang punya tu macam dia kena supply, dia punya stok dekat Pro 2 mungkin 2 jam je. So setiap 2 jam dia kena supply. So very short lead time. So dia orang kena ada, tak silap saya dia orang build up 1.5 days stok dia orang. Kalau mesin dia rosak ke apa semua, dia kena settlekan within 1.5 days. Okay. Lepas tu contoh dia dekat BB1 untuk BB2 untuk S50, S70 Proton. Okay, yang ni basically kita punya stok dekat tempat kita FG, finish good lah orang panggil. Mungkin 1 to 1.5 lah. Kita tak simpan stok banyak. Sebab satu, barang kita besar. So bila barang besar, space perlu besar. Kalau you tengok tadi barang kan, macam site member tu berapa besar, nak letak dalam pallet tu berapa banyak space. That's why tak lebih dari sehari. Itu sehari setengah lah maksimum. So that's how kita control lah. So, kita kena make sure kita punya machine ke apa semua tak ada issue. Sebab kita tak boleh, kalau machine kita ada issue, kita dah habis stok kita tak boleh supply, line Proton atau Pro 2 akan stop. Sebab kereta ni, satu supplier tak hantar pun dia tak boleh buat dah. Walaupun dia ada 200 supplier, tapi you tak hantar satu skru pun dia tak boleh buat dah. So setiap supplier kena supply barang mereka dengan dalam masa yang ditetapkan lah. Kalau line stop, semua orang akan rugi. Bukan kita je, tapi semua supplier sebab dia tak boleh jual kan. And that's why supplier kena tolong-menolong lah. Kalau macam ada isu, kita akan tukar stamping ke. Bila Pro 2 jalan, Proton jalan, baru semua orang akan ada sale. Kita tak boleh kata, biar kau tak boleh supply, aku dapat bisnes. Tak macam tu. Satu skru tak ada pun tak boleh jalan kereta. Tak boleh siap. So satu kereta mungkin ada beribu komponen. Supplier dia mungkin beratus lah. So semua kena on time. Okay. So stok dia memang kena betul orang kata monitor lah. Tapi finish good mungkin maksimum kita ada pun 2 hari je. Kalau orang tu supply kecil-kecil punya barang, macam besar-besar ni kan, mungkin dia boleh simpan sebulan ke. Sebab space dia tak banyak. Dia buat sekali je sebulan dia simpan, dia relax lah. Macam kita tak boleh, barang dia besar, tak ada space, Tak ada tempat. tak ada simpan. Dan kita takut berkarat. Dia depends on the product. Kalau lama-lama berkarat. So severe lah untuk stok ni. So biasa maksimum sehari setengah lah. Run every day. Kalau Inggris Awi tu 2 jam je, kalau tak hantar kalah yang kena stop. Dan kalau you stopkan line Pro 2 ke Proton, dia punya penalty lebih kurang RM500 per minute. Penalty orang yang menyebabkan ni, supplier yang menyebabkan. Katalah 200 supplier ni, katalah Inggris buatkan line dia stop 10 minit. So darab lah 500 dah 10 minit tu. So setakat ni mati-mati pun kita kena supply macam mana pun. Malam tak tidur pun kena supply. Kena make sure the supply chain tu is there lah. Tak boleh putus. Kita pun, sebab kita pun ada tier 2 kita yang supply kat kita. Kita ada material lagi untuk kita buat produk tu. Semua kita kena tengok. Sebab tu kalau macam automotif ni tak sama macam lain-lain punya produk yang boleh simpan dengan apa semua. Automotif ni
dia kena follow apa contoh dia, Pro 2 jalan Myvi. Kita kena make sure dia keep running the Myvi lah. Myvi mungkin 8,000 sebulan. So satu hari berapa dah bagi 20? 400-500 hari lah. So kita kena consistently supply lah. Dan kita tak boleh buat banyak. So every day kita kena run. That's why dia mostly dedicated plan. Kita tak boleh tukar-tukar. Susah sebab high volume dan part kita besar-besar lah. Macam you tengok tadi site member besar mana. Lepas tu kita letak dalam pallet. Pallet tu pun kita kena invest. Besar space. Ada sasaran lah dia punya setiap hari berapa banyak kena keluarkan ke? Ada tak? Ya, betul. Ikut production lah. Contoh dia Myvi macam saya kata tadi lah. Kalau 8,000 sebulan, kita dah tahu dia akan bagi tahu dia akan pakai Kanban lah. Kanban you tahu Kanban. Dia akan tarik kena belajar sikit search Kanban tu, sistem tu dia implement daripada Toyota lah. So Kanban ni untuk dia tarik parts tu. Contoh dia akan bagi Kanban tu katalah Myvi 8,000 sehari. Sebulan mungkin 500 dia buat per month 500 per day 400. So 400 tu okey, dia akan bagi Kanban dekat kita 100 mungkin 2 kali delivery sehari. So 100 ada bagi Kanban 100, kita kena deliver 100. Dia tarik 200. So kita follow Kanban tu. Esok berapa lagi kena deliver. So tapi sehari tu lebih kurang 500 lah ikut production dia lah. Dia panggil Kanban system lah. Nanti you boleh search lah Kanban system. Ni Toyota punya style lah. Logistik punya ni. Dia tarik barang tu. So kalau sebab kadang-kadang kita tak bila part kereta terlalu banyak, katalah beribu kan. Macam mana dia kontrol logistik dia, memang kena betul-betul ni. Satu part tak masuk memang line stop. Tak boleh miss pun. Dia sebab dia macam Pro 2 ni, Proton ke Toyota, dia continuous run lah. Every day. Kalau macam Vios 2,000 sebulan. So sehari mungkin 200. Atau 100. 100 hari. Kita kira 21 hari lah. 100 hari. So dia akan collect kita, dia akan datang collect dalam sehari 4 kali. Dia mid run. Macam saya kata mid run tadi, dia datang collect. So kita kena prepare barang kita tu based pada timing 4 kali ni lah. Nanti you search mid run, apa maksud dia? Kanban. Otomotif ni dia very complex lah. Dia tak sama macam lain-lain. You produce, kalau plastik ke apa, botol ke apa, you boleh produce berapa banyak lah, you jual je. Otomotif dia ikut sequence hantar. Dan ada juga macam contoh dia yang Sungai Choh tu, satu pallet tu kita letak barang yang sama tapi ikut model. Maksud dia model Alza, Myvi dalam satu pallet. Sebab kita follow sequence line dia. Contoh dia, line dia panjang. Mula-mula kat depan ni dia pasang Alza, belakang ni dia pasang Myvi. Dia berjalan dekat line tu. So dia pasang. So kita pun kena arrange ikut sequence dia. Myvi, Alza, apa lagi? Azia. So kita pun kena susun dalam pallet, kita follow dia punya sequence. Yang tu dia panggil Jundate lah. Itu lagi advance lah. Tak ramai orang yang boleh buat lah. Tapi Inggris Alhamdulillah kita mampu buat. Mungkin kita antara pertama yang buat macam tu kot. Dengan Pro 2. Itu very complex. That's why very technical lah. Dia memang kena, logistik ni memang kena monitor betul-betul. Dan sistem yang macam the best, of course Toyota lah. Kanban system, Jundate, macam-macam lah. Then of course macam Pro 2 is owned by Daihatsu. Daihatsu is owned by Toyota lah. So Toyota ni boleh kata number 1 lah in manufacturing cars ni in the world. So kalau you tahu, kalau you tak tahu Toyota besar mana ni,
Honda campur Nissan equal to Toyota. Bukan Honda besar. Honda pun keluarkan setahun 5 juta. Nissan pun 5 juta. Toyota 10 juta. Setahun. So the level is very high. So in manufacturing ni, Toyota ni kira macam number one in Japan lah. Kalau macam company pun number one in Japan. Macam Petronas kat sini lah. Very big. Kan, dia punya income dia pun very very big. Sama macam kat Jepun, kalau Toyota is very very big, number one lah. Kalau number one dekat Jepun, you imagine lah besar mana. That's why siapa kerja dengan Toyota is orang respect lah. So saya, Alhamdulillah saya kerja Toyota Malaysia 6 tahun setengah. Dan saya pun kerja di Toyota Japan 2 tahun. Ada experience lah. So purchasing dia pun ada 1,000 orang. Technical center dia pun ada 10,000. Imagine tu dekat dia ada dia own dia ada macam dia punya own bandar macam Toyota City. Toyota City tu mungkin macam besar Kota Baru kot. So macam Proton City nak buat lah. Macam tu lah. Macam Majlis Bandar Raya Shah Alam lah. Besar tu lah. Dia ada macam-macam supplier because motif ni dia supply chain banyak. So satu kilang tu mungkin ada beratus supplier yang supply dekat dia. Macam kita punya Perdua kan. Setahun dia beli barang mungkin 10 bilion. Imagine lah. Sebulan 1 bilion dia beli barang. Beton mungkin separuh daripada tu. 5 bilion. That's why Mahathir suruh kita buat Proton supaya pekerjaan tu banyak. Sebab supaya banyak, peluang pekerjaan banyak. Dia supply chain tu besar. Okey. Tanyalah pasal Nak tanya. Apa tanya? Boleh tak Cik cerita lebih detail tentang pengendalian bahan automotif daripada awal sampailah habis. Okey, pengendalian bahan ni macam mana cakap Okey, kita ni supply kepada stamping part lah. Stamping part dia panggil lah. Ada part, so okey, kita normal dia, kita beli material, metal lah. Metal ni, metal sheet macam ni yang gulung-gulung ke. So metal ni ada yang bergulung-gulung kan. So dia akan pergi dekat blanking dulu. Dia akan stamp biar jadi macam part segi macam ni dulu. Daripada part segi macam ni, dia akan pergi kepada kita stamp tadi mesin yang dekat yang besar-besar tu. Mesin pun berpuluh juta lah untuk stamp tadi. Jadilah part yang you nampak tu. So ada 2-3 jenis part lah mungkin macam ni kan, part. Lepas tu kita pakai welding. Welding tu kita cantumkan dia macam ni pula. Tu jadi satu part. So satu part ni kita hantar ke Proton. Proton pun cantum lagi. Baru jadi besar lagi lah. Contoh. Part kereta lah campur yang ni lagi. Macam ni dia jadi satu part. So kita ni cantumkan tu, kita pakai robot lah. Saya kata tadi welding tu. Welding tu kan macam gam lah. Tapi pakai yang welding tu. Tengok dia pakai tu. Dan kita hantar kat Proton lah. Ada juga yang kita stamp je. Kita stamp je, dia stamp keluar part macam ni lah. Kita hantar terus pun ada. Ada kita kena cantumkan dulu. So ikut. Dan ada juga part macam BB2, X50, S70. Part ni semua dah siap datang daripada China. Sebab China supply untuk China kan dah ada model-model Geely ni. Proton dia assembly kat sini. So part China ni datang macam ni, kita tolong cantumkan je. Pakai robot-robot tadi dan kita hantar ke Proton. Ada juga macam tu. Ada juga yang ini daripada China satu, ini kita stamp dekat lokal. Kita cantumkan dia. Dan hantar dekat Proton. Ada yang dua-dua daripada China, cantumkan, hantar ke
Proton. Panggil KD lah. KD parts. KD part ni maksud dia knock down parts. Dan proton sebab model yang sama sudah dipasang di Geely. Nama je lain. So dia nak kurangkan kos sebab untuk develop satu-satu part dekat lokal ni very expensive. Contoh saya nak buat besar ni barang kan. Saya memerlukan die lah apa untuk stamping dia tu, mungkin satu barang ni besar ni mungkin development cost, die cost mungkin dalam 200,000. Part kecil. Tapi kalau part tu besar, mungkin 1 juta untuk satu part je. That's why dia import. So kita buat assembly saja. Kompleks nak cakap lah, tapi boleh ni lah. Dah ada session. Adakah akan berlaku perubahan dalam keadaan pasaran seperti faktor ekonomi akan memberi kesan? Of course. Of course. Tapi macam ni lah. Dalam banyak-banyak industri ni, industri ni otomotif paling kurang impact. Sebab apa? Otomotif ni dia fokus pada lokal. Then orang still beli kereta. Especially Perodua murah-murah kan. That's why Perodua punya production lebih kurang 320,000 per year. Maksud dia setiap bulan kena produce 330,000. Campurlah Alza ke Myvi ke. Okay. Then every year they break the record. Proton pun sama. Lebih kurang 150,000. So ekonomi gawat ke tak gawat, orang Melayu, Malaysia still beli kereta. Setiap tahun kita produce lebih kurang 600,000 lah industri kita. Okay. Kata gawat lah apa semua orang masih beli. Tetapi kalau industri elektronik, kita tengok industri tu macam saya stamping metal kan. Kita pergi supplier, dia kata metal elektronik dah drop. Mungkin 80%, 70%. Sebab contoh dia, kilang Panasonic dulu mungkin buat aircon dekat Malaysia. Sekarang dia tutup yang ni, dia pergi pindah dekat Vietnam. So banyak elektronik industri dekat Malaysia ni dia dah tutup. Sebab dia fokus kepada negara-negara yang murah lagi. Sebab dia export oriented, dia mungkin dia buat kat Malaysia, dia export seluruh dunia. Ataupun setengah negara. Dia pergi kat Vietnam, dia export pula kat Malaysia, produk dia tu. So dia orang pun metal-metal ni dah fokus pada dia impact lah banyak lah metal ni. Tapi Alhamdulillah so far 20 tahun saya industri otomotif ni, tak pernah lagi kita buang orang lah. Maksud dia stable, very stable. Tak pernah ada yang tutup. Kilang Proton tak pernah tutup. Itu dah nak drop, tapi bila Geely masuk, then they can sell X50, X70. Of course Perodua is the market leader lah. Toyota pun Vios paling kurang 200 paling kurang lebih kurang 100,000 per year lah dia orang jual. Sama juga macam Honda 60,000 per year. So contoh dia, kalau kita supply barang dekat katalah Myvi kan. Myvi portal kita jual katalah 200 per car. Contohlah produk-produk kita. So darablah katalah 10,000 sebulan, berapa 2 juta ke berapa? Lebih kurang macam tu. Itu how the business lah. So otomotif ni boleh kata so far secure lah. Kalis lah. Semua orang nak beli kereta. Grab je nak beli kereta. Semua nak Honda ke Toyota ke kan. Orang Melayu kan. Mana-mana lah. Bagaimanakah Encik memastikan kualiti dan kepercayaan barangan atau perkhidmatan yang diperolehi? Of course, macam saya kata tadi, dalam apa-apa kita deal untuk deliver kepada kita punya customer Proton, Perodua, number 1, on time, delivery on time. Nombor 2, quality mesti okay. Kalau tak okay, reject.
So, untuk dapatkan kualiti, pertama kita kena make sure masa kita proses tu, masa kita setiap proses, kata proses 1 ni, okey. Proses 2 pun okey. Lepas tu bila kita cantum, kita kena check nak cantuman kita tu okey. Lepas tu kita masuk dalam rack. Sebelum keluar tu kita akan check lagi 100%. Kita ada kualiti pula. Kita akan check dulu 100%. Quality control kita akan check part tu yang kita nak hantar 100% pula. Dia akan mark lah kat atas part tu. Mula-mula geng-geng production dulu. Mula pertama check. Kedua check. Bila cantum check lagi. Dan nak keluar quality akan check semua. So banyak cara dia check. Sebab part-part kita ni of course one, bila dah termasuk dalam kereta, dah weldingnya, susah nak nak adjust ke macam mana. Macam mana you nak adjust dah buat jadi satu kereta. Paling kalau ada kesilapan, kena scrap satu body lah. Sebab part kita ni besar-besar untuk body part. Kalau part kalau luar tu senang cabut je, boleh tukar. Dan macam kita banyak nut ni kan, lubang skru apa semua ni tak boleh silap. Tapi inilah sebab skru kan, kita kena masukkan dalam lubang skru tu, kena test 100%. Make sure yang position okey, skru tak tersilap. Kita ada macam-macam jenis skru dalam satu kereta ni. So memang kena precise lah orang kata. Tak boleh cincai-cincai lah. Satu lagi. Satu lagi, adakah syarikat ni membuat pelupusan barang yang seperti yang tak guna ataupun yang tak boleh diperlukan? Of course. Kita company besar, kita produk banyak, so kita ada scrap lah. Of course. Dalam production metal scrap, satu lah. Kita metal, kita stamp, kita scrap tu satu lah. Tu of course scrap tu kita boleh jual balik metal kan. Itu kita jual. Tapi macam schedule waste ke apa, kita pun ada juga. Yang tu kena dispose macam mana. Daily solid waste tu memang macam-macam lah. Adalah, tapi dia nak scrap tu dia ada prosedur dia lah. Kalau schedule waste kita kena follow. Macam glove, kita banyak pakai glove. Tapi glove ni kita tak boleh buang macam tu je dalam tong sampah. Dia ada schedule waste. Maksudnya kita kena dispose, kena declare kat government berapa tong, berapa kilo kita dispose glove ni. Benda-benda macam ni dia kita kena follow 100% lah. Schedule waste lah, dia panggil schedule waste. Tong-tong tu pun sama, dia ada 409. Dia kena dispose dengan betul lah. Dan benda-benda tu dispose tu semua kena bayar, tak ada free ya. Okay. Okay. Next question. Saya tanya, macam mana customer service yang ada menolong customer encik? Lepas tu macam mana kalau ada customer baru, macam mana customer service encik tu macam nak beri keyakinan kepada customer tu untuk beli lagi dekat kilang encik? Faham tak? Itu lah, faham. That's why untuk dapat business ni, untuk high technology macam ni, it's not easy lah. Pertama, you kena, apa yang dia dah bagi projek sekarang. Contoh dia, Proton dah bagi kita Saga. Model baru X50, X70 dia akan source mana yang paling terbaik. So kita kena tunjuk capability kita lah. Tunjuk dia orang datang. Biasanya dia orang akan datang kilang, buat evaluation, apa yang you ada, apa yang tak ada. Dia punya capability dari segi engineering. Lepas tu dia akan tengok juga kita punya track record, quality kita, delivery kita macam mana. Adakah masalah dekat Proton, adakah masalah dekat Pro 2. So semua tu kena track record yang baik. Lepas tu bila dia dah award, kita contoh dia untuk development phase ni mungkin 6 months sebelum kita dapat supply actual tu. So within 6 months ni kita kena interact dengan Proton untuk develop part ni. Kena
work closely lah, tunjuk kesungguhan kita. Tu project manager macam saya sendiri, project manager saya jaga Proton kan. So banyaklah kita sampai kita buka kilang untuk Proton je. Dan lepas tu buka kilang, saya sendiri yang jaga kilang tu. Yang BB2 tu saya head lah. So dan saya sendiri juga, sebab saya dah macam performance saya dengan Proton is quite good, very good. So saya juga salah representative Proton Vendor Association lah, ESCO lah. ESCO dia terpilih daripada 170 supplier ni. Saya top 9 orang yang ESCO Proton Vendor Club lah. So kita kena tunjuk capability kita. Mesti katalah capability orang tu penting lah untuk deal lah. Sebab business ni is also about trust lah. Maksud dia Proton boy, kalau saya bagi kat orang ni memang okay. Saya tak nak bagi kat Sam ni, tak ada orang yang boleh dipercayai. Sebab kita perlukan teknologi, kita perlukan development, kita perlukan orang anchor tau untuk support bisnes kita ni. Untuk bahawa masa development tak ada isu, quality tak ada isu, tak ada ni. Sebab once you married, you supply barang tu, kalau banyak quality problem, lagi pening you. Proton pun pening, quality dia pening, procurement dia pening, ada komplain je. Banyak supplier yang macam tu. That's why dia pun datang kat kita lah. So that's why. Kalau macam kan Cik ada kata pasal komplain kan, macam mana Cik handle kalau customer tu ada beri komplain feedback yang tak elok lah? Macam mana Cik handle customer macam tu? Contoh kita ada quality issue dekat Proton Number 2, kita akan terus, kita ada standby team lah, under quality punya team. Mereka akan pergi tengok apa isu dia, dan dia orang akan study apakah problem dia disebabkan apa. Kalau disebabkan oleh production, mereka akan tengok apa improvement yang perlu kita buat dekat production kita. Kalau during transport tu ada problem, contoh dia kita punya pallet tak okey, dalam lori jatuh. So kita kena pastikan pallet kita tu ikut spec. Okey, macam ada satu yang di BB di Sungai Chor tu, kita direct supply ke yang Judante tadi. Kita perlukan tak boleh pakai normal lori. Lori kita kena pakai hidrolik yang bila jalan tu dia body tak bergerak, absorber je bergerak. Special. Sebab dekat during transportation ni dia tak boleh bergerak langsung. Kalau tak dia lari dia punya tuning. So kita, sebab dia bila sampai dekat Pro 2 tu dia akan pakai robot untuk pick up. So kita punya accuracy of pallet tak boleh lari. So dia macam-macam yang kita kena manage lah. Tak sama lori biasa tak boleh pakai. Sebab dia goyang-goyang kan. So kena pakai yang hidrolik ni. Hidrolik tu absorber yang bergerak, body tak bergerak. Special. So macam-macam kita kena cater lah for the delivery requirement tu. Kenapa Encik memilih Selangor? Apa yang menyebabkan Encik memilih Selangor? Adakah fasiliti yang bagus ke yang menyebabkan Encik attract untuk memilih Selangor? Kenapa bukan tempat lain? Okay, pertama of course kita kena near to our customer lah. Macam kita di Bukit Beruntung ni dekat dengan Pro 2. Ada satu kilang lagi kita dekat sebelah Pro 2. Dan Bukit Beruntung ni juga dekat dengan Tanjung Malim, dalam 20 minit je. Proton Tanjung Malim dekat. Dan macam kita pun ada kilang satu yang kecil dekat Melaka untuk kereta Honda saja. So sebab kita contoh dia, kita deliver 100 kali sehari. Barang tu lori tak bergerak. So kita kena dekat lah, kalau jauh payah. So requirement tu penting untuk lebih dekat dengan supplier lah, customer kita. Tapi dulu kita pun pernah ada kilang di Kelantan. Tapi dia buat apa tu, wire harness. Wire harness ni biasa di Terengganu, Kelantan. Sebab dia boleh buat banyak-banyak, dia perlukan orang ramai. Tapi kena ada warehouse dekat Klang Valley ni lah.
Tapi masa tu kita buat saga ke apa. Lepas tu bila kita tak dapat projek baru, kita tak boleh nak maintain lah. Sebab projek baru tak dapat lah. Kalau projek baru katalah X50, X70 dapat, dan kita boleh continue buka kalau saga dah habis, tak ada dah lagi. So, penting dekat lah. Mostly dekat lah. Jangan yang jauh. Sebab part besar. Tapi kalau contoh dia, you buat elektronik, barang besar ni, you nak kat mana-mana pun biasa tak ada masalah. Sebab you boleh deliver buat warehouse dekat Selangor ke, simpan ni sebulan, 2 bulan. Macam kita tak boleh lah barang besar-besar. Okay. Customer yang paling jauh. Customer paling jauh? Itulah kalau macam Melaka Honda, kita dah ada kat Melaka. Yang supply kat Melaka. Paling jauh macam kita punya plant ni, rasanya kalau yang dekat Bukit Beruntung ni, kita kalau ke Proton Tanjung Malim mungkin dalam 20 kilo je. Tapi kalau kita ke Toyota Shah Alam mungkin 50-60 kilo. Atau Proton Shah Alam pun mungkin 50 kilo. Itulah paling jauh. Okay, Nizam. Soalan seterusnya saya nak tanya, apakah masalah terbesar ataupun masalah yang sering terjadi dalam industri automotif? Masalah dia pertamanya rasa manpower lah. Manpower kita ni rasa kalau kita perlukan banyak manpower. Satu yang office, satu yang dekat line. Team member lah, orang panggil operator lah. So, Alhamdulillah Ingress ni berjaya recruit 100% Melayu. Tapi dalam 1,000 orang tu semua Melayu. Kecuali Jepun lah, adalah 4-5 orang, 10 orang Jepun. So kita ni antara yang berjaya. Tapi ramai orang lain, industri yang sama, area sini, dia orang tak boleh nak maintain lokal. Dia kena import Bangladesh lah, Nepal lah. So itulah manpower. Sebab kalau tak ada manpower, kita kerja berat, welding lah apa semua ni memang susah lah nak maintain. Especially orang Melayu nak dapatkan pekerja lah. Kita pun pergi Kelantan apa semua, panggil datang, sediakan apa hostel, habis 20,000 buat hostel apa semua, tak sampai 5 bulan semua berhenti. That's the cost lah we have to spend. Salah satu macam tu lah. Saya rasa main dia memang manpower. Nak tanya, ada tak pekerja Encik yang bermasalah? Kalau ada, macam mana Encik handle? Terus berhentikan? Terus berhenti atau Encik akan pergi kaunselingkan dia dulu ke? Of course, saya rasa dari segi apa, okay lah macam ni. Dalam kita cerita team member lah, orang biasa yang buat kerja-kerja berat ni, operator ni, macam-macam ada lah. Tak ada yang semua okey lah SPM level, ada yang SRP. Tapi kita perlukan semua ni. Kita bagi latihan, ada yang MC, ada ni. Tapi kalau ada isu contohnya, HR akan deal lah. Mungkin bagi warning ke. Kita macam datang awal semua, kita ada macam advantage lah. Contoh dia, you datang awal lebih, kita bagi RM5 sehari ke. Untuk encourage dia orang lah. So kalau you cukup, you tak cuti, mungkin you dapat RM50 sehari, 50 sebulan. Campur-campur mungkin extra. Lepas tu orang yang bermasalah ni, MC banyak lah, tu lah ni, dia akan ada kita punya team leader ataupun exec yang handle tu, dia akan counselling, panggil tanya kenapa. Lepas tu kalau lepas counselling tak okey juga, dia akan bagi warning letter pertama, kedua, ketiga, macam tu lah. Tapi ni yang team member ni
Yelah dia fragile sikit, keluar masuk kan. Lepas tu kalau macam saya ada saya ada senior manager 2 orang, saya ada executive, ada assistant manager, mungkin dalam 15 orang executive ke atas lah. Of course, executive ni lah dalam 15 orang, 20 orang ni, tak semua high performance. So, you tak boleh nak kata, oh you tak okay, nak buang, tak boleh. First, you sebagai leader, you take all the responsibility lah. Macam saya jaga group procurement, saya jaga kilang. So, kilang tu ada 100 orang. Procurement mungkin ada 15 orang. So, kita terpaksa sebagai leader lah, you kena educate. Kena buat macam ni, discuss. Especially yang low performer ni lah. Kalau high performer tu sekali cakap dia dah bergerak. Yang low performer tu kena banyak kali lah remind, discuss, macam ni, buat meeting, supaya benda tu bergerak. Sebab aktiviti terlalu banyak. Kita purchase amount mungkin dalam berapa, kita punya sale 500 juta. So purchase amount kita dalam 300 juta. Mungkin saya handle 300 juta. So bukan kecil. So kita ada banyak supplier. Mungkin tier 1 kita ada 20 supplier yang main. Material supplier, consumable supplier, macam-macam ada. Berpuluh-puluh supplier yang kita kena manage. Ada urgent. So that's why sometimes saya daripada Toyota dulu, saya tengok my peers mostly Chinese lah. Bila saya masuk tu baru 5 orang baru, procurement 4 orang Cina. Semua Melayu kan. So mereka ni very orang kata aktif lah. Aktif, dia orang sama-sama dia pun dia orang very, orang kata nak bertanding siapa lagi hebat. So dia cuma kita ni pun tak jauh beza, kita kena follow lah. Then cuma dia orang ni lebih individualistik sikit lah. Macam saya, alhamdulillah saya boleh manage. Kita sebagai leader Islam lah, kita dah train, dah pandai ambil hati orang ke apa semua. Itu kita punya advantage lah. Mix orang. Sebagai bila you dah jadi manager, GM lagi lah. Dalam kat sini ada berapa orang je GM? 3 orang je. So position GM ni dah terlalu besar lah. Atas tu dah CEO lah. So kita manage beratus orang. So responsibility very high. So memang kena orang kata friendly, especially dengan orang bawahan lah. Tak boleh ego, tak boleh ni. Tu pun kena ada satu skill juga lah. Bukan semua orang boleh jadi leaders lah. So ada umur tak, depends lah, rezeki masing-masing juga. Dan saya pergi Tanjong, semua Cina, nama pun Tanjong kan. Tapi when I was in Tanjong, I tak performance jugalah. So this one, pertama kena always positive thinking lah, positive thinking. Dan tak boleh lari daripada problem lah, kena face juga. Kecil besar kan, dan kena cepat lah. Tak tahu kena tanya bos, sebab bos ni banyak job dia yang kena manage. So kalau you exec, bos you manager, dia ada lama 5-6 orang kan. So tiap orang ada function masing-masing. Bos pun tak sempat nak tengok semua, you kena update. Macam tu lah. So bukan senang lah, kena manage people lah, especially. Ramai orang mungkin dia pekerja terbaik, tapi nak manage people dia tak boleh. Individualistic. So tapi once you GM ke senior manager, you kena manage people lah. That's you punya core lah orang kata. Manage people lagi susah daripada you buat sendiri. Tapi tak boleh buat sendiri sebab you banyak job function kan. Okay, apa lagi? Saya nak tanya. Bagaimana proses syarikat cik apabila mempunyai order? Apa ni? Fulfillment order. Macam mana syarikat cik buat daripada segi shipping ke, tracking ke? Okay, macam ni. Macam kita dah automotive ni, dia every month kita ada vendor briefing. Contoh dia Pro2, vendor briefing. So dalam vendor briefing tu dia dah cerita dah. Katalah bulan Disember, dia ada vendor briefing, dia akan cakap fix volume.
fixed volume ni bulan depan apa dia akan produce? Dia akan produce Myvi 5,000, Alza 4,000 contoh. Dia dah bagi fix dengan 3 month forecast. Okay. So based on that, kita pun kena plan lah. Based pada volume dia tu, kita akan plan. Yang 3 month forecast tu kita dah tengok dah. Apa kita nak order, material kita dah berapa, kita akan start order lah. 3 month forecast tu. Yang fix, kita akan issue PO. Macam Pro 2 ke Proton, dia akan issue PO yang fix tu lah. So kita pun sama juga. Yang fix tu kita akan issue PO kepada kita punya supplier. So setiap orang kena ada forecast ni. Proton bagi kita forecast, kita kena bagi tier 2 kita forecast, supaya dia pun boleh beli barang-barang dia, material dia berapa, apa dia nak produce bulan tu, daily lepas tu monthly. Yang fix katalah dia nak buat Myvi 8,000 kan, tapi daily pula dia akan cakap juga. Lepas tu dia akan tarik material barang dia tu by Kanban macam cerita tadi lah. So kita kena follow semua tu. Dia bukan setakat monthly, forecast 3 month, dan kita tengok daily, kita tengok hourly by Kanban tu. Dia dah ada yang kita kena fulfill lah. Dan kita kena tie up dengan kita punya production. Dan tier 2 kita punya production. Bila tier 2 kita boleh masuk, supaya kita boleh produce barang tu dan deliver as the plan lah. Okay. Gaji ataupun tahap apa? Gaji lah kan. Setiap pekerja tu berapa dengan gaji cik kan lain-lain pangkat ni, lain-lain gaji kan. Okay, gaji ni okay lah. Kalau basic salary, kalau team member ni mungkin 1,500 minimum. Okay. So dia ada plus-plus dia lah. Mungkin OT atau dah tawar RM50. So mungkin team member ni boleh dapatlah 2,000 lebih. Lepas tu dekat Ingress ni kita bagi makan free, lunch free. Lepas tu kalau kita go kepada supervisor ni, orang pengalaman mungkin 2,000 lebih, 3,000. So kalau kita go to engineer, executive mungkin gaji 2,500 ke 3,500 ke. Lama-lama depends lah. Lepas tu kita go to managers, maybe 7,000 ke 10,000. DGM, Deputy GM mungkin 15,000. GM banyak lagi lah. Mungkin 20,000. So kita ada bonus lebih kurang 3 bulan 4 bulan. So bukan senang lah. That's why GM gaji mahal tapi not easy lah. Minimum saya kalau GM mungkin 18,000 ke 20,000 ke atas. Tapi tengok company jugalah. Macam Ingress, of course Kan more kita than kan habis mengaji sebelum 20 lebih kot. graduate tu panggil apa? Kalau kena 20 pergi lebih interview lah. kat syarikat tu. Gaji mahal tapi itulah okay. responsibility tinggi. Saya kecil je. Dan kita ada buat 4 months bonus, 3 month bonus. So alhamdulillah lah rezeki masing-masing kan. So itulah. Intern diterima kat syarikat ke? Intern diterima. Kita pernah ambil seorang tu, siapa nama? Saya pernah ambil Encik Rizal bagi saya tu daripada Indonesia. Siapa nama lah. Kita bayar 300 rasanya dengan makan free. Lunch free. So kita ada macam-macam lah. Finance, procurement, production. Depends you nak apa. Dan company kita alhamdulillah Islam lah. Dalam otomotif ni tak ramai dah company Muslim. Kita antara yang agak ke depan lah. That's why sebab saya pun Toyota daripada Tanchong. Saya tahulah company-company ni macam mana. Saya manage company ni. So that's why saya pun syukurlah masuk Ingress. Kita boleh contribute. Kerja kuat pun alhamdulillah lah. Orang bayar zakat. Bos kita pun antara mungkin orang paling terkaya kat Kota Baru kot. Sebab dia punya bisnes pun 2 bilion kan. 2 bilion lebih lah. Kalau dia ambil 1% pun 2 juta lah setahun. 20 juta lah setahun. Oh dia ambil 1% je.
So kaya. Tapi Datuk Ramli ni very humble lah. Datuk Ramli ni cerita UMK buat hai buat dah. so dia cerita agama je, memang orang kata dia cakap agama pun menangis dia. So saya pun yalah, kalau orang macam ratus-ratus juta pun boleh menangis, dia cerita agama ni hebat lah dia. Dan kita satu-satunya supplier yang surau kita boleh muat 400 orang. Bukan semua orang lain, semua kecil-kecil je. Kita memang surau. Alhamdulillah lah, dia orang kata Muslim yang bagus lah. Bukan setakat kaya, tapi kaya tu diberi kepada kita. That's why bila kita kerja dengan women Muslim, kita nak biar berkembang lagi supaya kita boleh bayar zakat lebih. Kalau you gaji you tinggi, you bayar zakat pun banyak. 20,000 setahun ke. Bayar kat Kota Baru ke, 15,000 ke. That's why penting untuk kita orang Islam kaya lah, betul tak? Sebab market di Malaysia ni mostly, yalah ekonomi you tahu lah, mostly Chinese yang conquer kan. Okay? Motivasi sikit. Kalau kau cerita ni nak apply kerja intern boleh tak? Boleh. Ya. Oh, kita boleh bincang tepi macam mana? Apa Prof Razli tu you punya apa TNC Datuk Razli, Prof Razli tu saya punya lecturer MBA tu. Saya baik kat ni, adalah WhatsApp. Riza, Dr. Riza tu saya punya MBA classmate juga. Oh, classmate. Salisa. Cuma dia kahwin banyak, saya seorang je. Tak apa, seorang blokir tu. Tak apa, dia berduit. Duit. Prof, Datuk kadang Prof Razli je. Okey. Okey. Kawan-kawan ada soalan lain tak nak bertanya dengan Cik Nizam? Tak ada. Tapi kau boleh masuk industri otomotif quite okey lah sebenarnya, dia konsisten. Dan bonus pun quite good. Kalau Toyota tu 6 bulan, 8 bulan tu biasa. Dua tu biasa. Kalau Toyota tu 12 bulan mana? Mostly Dua, lelaki 8 ke bulan. So perempuan kita ke ni sedang kerja sekali. apa dia? Kira syarikat tu campur-campur lelaki perempuan kerja ke mostly lelaki. Campur lah. Macam finance banyak perempuan. Finance, kita ada finance. Belah-belah orang ni kan procurement. So depends pada job lah. Kalau production tu banyak lelaki lah kan. Encik Nizam ada kata-kata semangat untuk kami? Sepatah dua motivasi. Apa ni, pertamanya saya alhamdulillah pertama kena bersyukur lah. Kita ada peluang untuk belajar. Dan insyaAllah belajar elok. Lepas tu satu je kena ingat, walaupun kita banyak duit ke tak banyak duit ke, sentiasa bersedekah lah. Sebab rezeki ni Allah bagi, you bagi RM1, mungkin Allah bagi RM1,000 dia. You tak kisahlah student macam saya 46 kan, ada juga yang baru gaji RM5,000, ada RM2,000, ada RM3,000. So panjang lagi, sama-sama grad, tapi mungkin orang tu tak, yalah rezeki tu Allah yang bagi, kita tak tahu macam mana. So kita sentiasa bersedekah, ringan tulang. Lepas tu masa awal-awal kerja kena think positif je. Orang bagi kerja banyak tak apa, sebab bila you buat banyak, you akan belajar banyak. Bukan you nak jadikan tu sekarang tu, masa muda you kerja lebih tak apa. Sebab once you jadi manager, you dah tahu macam-macam. Experience you tak akan menentukan you tu masa you muda tu. Kalau you buat kerja lebih, you lagi experience daripada orang lain. So buat kerja masa muda, saya cakap tim saya kena
Alah, buat je. Ada problem tanya bos, selalu kena communicate dengan bos. Then responsibility ni, macam saya kata, kalau you responsibility gaji 2,000, banyak ni responsibility you. Kalau you tak boleh, ada problem, you kena go to higher. Discuss bos you, bos. Jangan terlalu fikir kan. Padahal bukan responsibility you. Responsibility you buat je macam ni. Ada problem, tanya bos. Jangan kita dah stres, tak tentu pasal kan. Bagilah bos you stres sikit. Tak boleh macam tu. Tak boleh, then you akan tak progress lah. Tapi penting, sedekah tu penting untuk you, sebab you tak tahu bila you nak progress tu. You bagi RM1 ke apa, tak apa. Sedekah tu, saya pun tak nampak juga, tapi saya nampak, yelah, benda yang baik ni kena buat. Sebab Allah akan bagi lebih. 10 tahun, 20 tahun. Saya kalau dengan Cina-Cina pun dia orang respect saya. Saya punya kerja tu dia dah bukan senang lah. Kalau you masuk Tanchong tu semua Cina, bos-bos semua Cina, tapi sebab kerja kita bagus, kita amanah. Walaupun saya jaga procurement beratus juta saya handle kan. Saya tak pernah lah pun nampak ke ambil ke. Kita very dunia ni jangan ambil orang. Tu je. Walaupun sikit. Sikit ke RM5 ke RM10 ke, tu kita kena jaga. Sebab you nak progress future lama lagi. InsyaAllah. Itu sajalah. Kalau datang Kelantan bolehlah roja-roja kami. Tahu ke? InsyaAllah. Saya jangan balik Kelantan. Ayah tak ada dah. Nanti saya balik bolehlah minum air. Boleh, beli MK lah. Rumah wife saya dekat Taman Uda je. Kali Jepur Taman Uda tu. Taman Uda kan dekat je. So, saya pun parent tak ada lah. Berjaya balik. Ada update sore tu. Okay, ada soalan lagi? Baca dulu. Tahun berapa dia? Tahun 2. Apa boleh kontak saya, insyaAllah yang mana tu saya boleh tolong kan. Semua ada lagi tak nak bertanya Cik Nizam? Kalau ada yang terkeliruan soalan sebelum kita akhiri majlis. Cik majlis. Kalau apa-apa pesanan tu PM PM. Ada nombor saya kan? Boleh. Ada. Nak personal coaching ke apa pasal apa, okey. Jangan lebih-lebih biasa-biasa je. Investment ke apa, insyaAllah. Makan garam banyak dah. Kerja dekat Jepun 2 tahun. Thailand. So macam-macam lah, insyaAllah. Yang baik-baik kita share. Okay. Saya wakil dari group, saya nak cakap terima kasih Encik Nizam kerana meluangkan masa selama dalam sejam lebih untuk menyumbangkan sedikit pengalaman, mengajar kita orang serba sedikit mengenai Inggeris ni. Dan sudi meluangkan masa dengan kami lah. Okey. Semoga Encik Nizam tak bosan lah dengan kami. Okey, comel-comel semua ni. Allah. Terima kasih. Alright. Okay, Assalamualaikum. Okay. InsyaAllah. Alright, jumpa lagi ya. Ya, Bye. Assalamualaikum. Nizam kira tak? Ya. Rekod. Sejam 20 minit. Sejam 20 minit? Boleh tak share? Boleh tak share recording? Share recording dekat ni lah. Post YouTube tu ke? Ke YouTube tu ke? Apa Zah? Post YouTube tu ke? Sebab link tu kalau share seorang-seorang dia berat. So kena post kat Oh YouTube. nak post bicik selupuk tu kat YouTube terus? Satu tu terus. Dia ada limit masa tak ada kan? Tak. So post je kat YouTube. Okay. Edit sikit lah tu. Malu lah. Mana? Zah ada share link
Ya. Share YouTube terus ya. Kata ya kita yang belakang-belakang berbual tu sekali Aiza. Ya. Kan? Tak apa je. Misal, so yang belakang pun ada lah. Tak je lah. Ada je. Okay. Nanti bagi je lah link yang dah masuk tu. Terima kasih. Merah. Sama. Thanks semua. Thanks Awi. Bye. Bye.